SNPKVSA. Selamat datang ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. SNPKV Shah Alam merupakan satu daripada 4 buah sekolah menengah pendidikan khas di bawah pentadbiran Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pendidikan Malaysia, khususnya untuk murid berkeperluan khas bermasalah pendengaran dan bermasalah pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Assalamualaikum. Salam sejahtera buat semua warga Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam yang dikasihi. Selamat kembali ke sekolah tahun 2021. Didoakan agar kita semua sihat sejahtera, dilindungi Allah Ta'ala daripada sebarang kemudaratan dan juga penyakit. Baiklah, diharapkan kita semua lebih bersemangat pada tahun 2021 ini, sama ada kita menjalankan tanggungjawab sebagai warga pendidik, murid, ibu dan bapa. Baiklah ya, anda bersama-sama dengan Cikgu Farah untuk mengetahui apakah aktiviti hari pertama persekolahan tahun 2021 di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Sebenarnya sekolah ni sangat luas, lebih kurang 10 hektar. Jadi bersama-sama dengan cikgu untuk meninjau aktiviti di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam pada hari ini ialah Cikgu Saiful. Pada tahun ini juga pihak sekolah telah menerima kehadiran pengetua yang baru, iaitu Yang Berusaha Puan Nur Hudah binti Jamal. Selamat datang kepada Puan Pengetua. Jadi apa kata kita dengar ucapan alu-aluan daripada Yang Berusaha Puan Nur Hudah binti Jamal, Pengetua Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Jom datang ke sekolah. Selamat datang ke Sekolah Menengah Pendidikan Khas Shah Alam Selangor. Rasanya guru-guru dan murid-murid dah rindu untuk pembelajaran di sekolah. Tapi kita masih ada pembelajaran secara bersuka. Jangan risau, pembelajaran bersuka di sekolah ni sangat menyeronokkan. Bagi yang mengikuti pembelajaran secara online, teruskan di rumah. Pastikan ibu bapa terus memantau anak-anak dalam pembelajaran PDPR secara online di rumah. Dan jangan lupa SOP keselamatan, pakai mask dan face shield. Teruskan menjaga penjarakan sosial, kerap cuci tangan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah. Dan pastinya kita akan bergembira di sekolah. Jom datang ke sekolah. Kerja itu satu ibadah, jangan lupa.
Begitulah tadi antara gambaran pergerakan pagi pelajar dari asrama dan terus ke kelas dengan prosedur yang perlu diperketatkan lagi. Dan ketika ini saya berada di hadapan bengkel Furniture Production Operation, mencari timbal si anak dara di bawah pohon sarang tempua. Terima kasih Puan Pengetua, ucapan aluan sangat bermakna. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Alhamdulillah bertemu kita pada sesi persekolahan 2021 ini. Ini merupakan hari pertama sesi persekolahan 2021 dan tentunya semua sangat teruja untuk memulakan sesi ini. Dan ketika ini saya berada di bengkel Furniture Production Operation, bengkel yang terletak jauh di hujung sekolah. Tapi untuk kekal aktif, saya gagahkan juga kaki untuk melangkah ke sini. Bengkel Furniture Production Operation pada tahun ini diterajui oleh Cikgu Saiful Fazli bin Saidun selaku Ketua Panitia. Bengkel pembuatan perabot ini adalah antara kursus kemahiran yang ditawarkan di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Profesional Shah Alam ini. Mari kita sama-sama. Beginilah suasana bengkel Furniture Production Operation. Bersama saya pada hari ini adalah Nazwan Shah, calon Sijil Kemahiran Malaysia Furniture Production Operation. Apa khabar Nazwan? Sihat, Alhamdulillah. Okey, Nazwan tanya dengan hadir ke sekolah pada hari ini. Okey, apa perasaan Nazwan hadir ke sekolah hari pertama ini? Saya rasa sangat gembira dan happy. Bagaimana dengan persediaan barang-barang asrama dan lain-lain? Saya sediakan untuk meja semua. Baik. Begitulah tadi Nazwan Shah, terima kasih Nazwan Shah atas perkongsian tadi. Begitulah tadi Nazwan Shah merupakan pelajar calon Sijil Kemahiran Malaysia Furniture Production Operation. Kita harap Nazwan dan juga rakan-rakannya yang lain akan terus memberikan fokus kepada pelajaran mereka dan sekaligus mendapatkan Sijil Kemahiran Malaysia mereka yang insya-Allah akan dijalankan pada bulan 3 ini. Seterusnya saya kembali kepada Cikgu Farah yang kini berada di mana? Okey, terima kasih Cikgu Saiful. Sekarang Cikgu berada di bengkel Desktop Publishing. Juga adalah kursus yang sangat popular menjadi permintaan murid-murid di seluruh Malaysia. Baiklah, bersama-sama dengan saya adalah Cikgu Abdul Hakim yang merupakan guru Desktop Publishing. Assalamualaikum Cikgu Hakim. Waalaikumsalam. Apa khabar hari ini? Sihat? Alhamdulillah sihat. Selamat kembali ke sekolah. Terima kasih. Okey, Cikgu Hakim, boleh Cikgu Hakim beritahu tak apakah fokus utama untuk PDPC yang dijalankan pada hari ini? Okey, fokus utama PDPC saya pada hari ini adalah iaitu meningkatkan kesediaan mereka untuk menghadapi peperiksaan akhir SKM yang tidak lama lagi akan diadakan, dan seterusnya mengembalikan semangat motivasi mereka untuk belajar. Setelah lama mereka bercuti, iaitu cuti arahan penutupan sekolah, kemudian bersambung dengan cuti akhir tahun. So mungkin ada di antara mereka masih tidak bersedia untuk datang ke sekolah, masih takut untuk berdepan dengan masyarakat, terutama sekali dengan rakan-rakan mereka, guru-guru mereka. So saya sebagai guru mereka akan sentiasa menasihati, menggalakkan mereka untuk sentiasa mematuhi arahan SOP yang telah kerajaan tetapkan. Contohnya adalah seperti memakai mask, menggalakkan mereka untuk sentiasa menggunakan hand sanitizer, mengamalkan perjalanan sosial. So daripada situ mereka akan sentiasa untuk bersedia untuk datang ke sekolah, berani, tidak takut lagi. So daripada situ mereka akan berani untuk datang sekolah, bersedia dan seterusnya dapat fokus untuk menghadapi peperiksaan akhir SKM yang akan berlangsung tidak lama lagi. Okey, Cikgu Hakim. Terima kasih Cikgu Hakim atas perkongsian. Saya ucapkan selamat maju jaya. Baiklah,
saya serahkan kepada Cikgu Saiful di Bengkel BPO. Sebelum itu, kita tonton video pengenalan kursus di SMPKV Shah Alam. Sekolah ini telah diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran JPK Kementerian Sumber Manusia sebagai pusat bertauliah untuk 9 kursus kemahiran vocational. Kursus-kursus kemahiran yang ditawarkan adalah Batik Production Operation, Hairdressing, Furniture Production Operation, Single Phase Electrical Installation and Maintenance, Food Preparation and Production, Desktop Publishing, Ladies Dressmaking, Motorcycle Servicing and Maintenance, dan HVAC Single Phase Air Conditioning Equipment. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Terima kasih kepada Cikgu Farah yang memberi sedikit gambaran dari Bengkel Desktop Publishing sebentar tadi. Seronok Cikgu Farah berada di bawah pendingin hawa. Bersama saya kembali yang berjoging dari Bengkel Furniture Production Operation, dan ini saya berada di Bengkel Batik Production Operation. Kursus ini menawarkan sijil kemahiran Malaysia tahap 3. Menjadi antara kursus yang memerlukan semangat juang yang tinggi jika kamu nak masuk ke sini. Masih tidak terlewat untuk saya ucapkan selamat kembali kepada semua warga tugas Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam bagi sesi persekolahan 2021. Datang dengan azam dan semangat yang lebih semua. Moga terus kekal sihat. Jika tadi Cikgu Farah bersama Cikgu Hakim, saya pula masih lagi memilih seorang murid untuk ditemu ramah. Lama tidak berjumpa, mungkin banyak yang hendak diborakkan. Seorang calon sijil kemahiran Malaysia dari Batik Production Operation. Siapa agaknya? Jom. Baiklah, pagi ini saya memilih. Assalamualaikum. Ini dia. Nurul Ashkin Ismahani binti Anwar dari kelas 5 BPO 1 atas. Apa khabar Ashkin? Alhamdulillah. Sibuk Okey, maafkan saya mengganggu sekejap saja. Ya Ashkin, apakah persediaan Ashkin pada hari pertama datang ke sekolah hari ini? Kemudian tugas pertama ni, saya dah sedia daripada awal dari ke rumah, ke asrama, semasa semangat menuju ke asrama. Dan kesiapan saya untuk hari adalah mental keseluruhan menghadapi ujian SPM tahun ini. Okey, baik Ashkin. Begitulah tadi. Okey, Ashkin antara calon sijil kemahiran Malaysia untuk tahun ini, insya-Allah pada bulan 3 nanti. Terima kasih Ashkin. Okey, moga dipermudahkan segala urusan untuk tahun ini. Saya yakin ini merupakan tahun yang sangat mencabar pastinya, dan dia berharap juga kita dapat sama-sama kuatkan hati dan ciptakan semangat untuk terus berjuang. Okey. Itu saja sedikit gambaran. Saya pun nak tengok apa yang berlaku di bengkel ni. Di awal pagi mereka sudah mula mencantik. Okey. Bagaimana Cikgu Farah? Di studio mana pula kita ini? Saya boleh serahkan kepada Cikgu Farah. Bagaimana Cikgu Farah? Terima kasih Cikgu Saiful. Baiklah, sekarang Cikgu berada di Bengkel Ladies Dressmaking atau singkatannya LDM. Jom kita tengok apa yang mereka buat hari ini. Assalamualaikum. Baiklah, ini adalah kelas 5 Dressmaking 1 di mana ia terdiri daripada murid-murid berkeperluan khas pendengaran. Baiklah, saya pilih murid untuk interview.
Okay, bersama-sama dengan saya adalah Cikgu Nadia binti Safihi, guru kelas 5 Ladies Dressmaking 1 bersama dengan Cikgu Chu Licin. Baiklah, bersama-sama dengan saya juga adalah Fatin Najwa binti Sarkawi yang merupakan pelajar di kelas ini. Baik Fatin, cikgu nak tanya, apa perasaan Fatin dapat kembali ke sekolah setelah lama sekolah ditutup akibat PKPB sebelum ini? Saya rasa seronok dapat berjumpa kawan-kawan dan juga guru. Saya juga dapat belajar SKM yang telah ditinggal lama. Saya harap COVID cepat-cepat pergi supaya dapat sekolah macam biasa semula. Terima kasih Cikgu Nadia, terima kasih Fatin. Baiklah, itu saja daripada bengkel Ladies Dressmaking. Sekarang kita tonton pula video yang disediakan oleh Cikgu Azura sebelum bersama Cikgu Saiful di bengkel SPE. Baiklah, ketika ini saya berada di bengkel Single Phase Electrical Installation and Maintenance. Berapa panjang bunyi itu. Okey, di bengkel inilah lahirnya gelaran budak elektrik. Okey, bersama saya di bengkel Single Phase Electrical Installation and Maintenance hari ini adalah Cikgu Mubin, antara tenaga pengajar di bengkel ini. Apa khabar Cikgu Mubin? Khabar baik. Selamat datang Selamat datang. Terima Terima kasih. kasih kerana sudi hadir ke bengkel kami. Terima kasih. Baiklah Cikgu Mubin. Terima kasih. Kerana Cikgu Mubin hari ini adalah merupakan hari pertama sesi persekolahan kita. Okey, selamat kembali bertugas daripada saya dan juga guru semua. Terima kasih. Okey. Cikgu Mubin, satu saja soalan saya. Okey. Okey, betul. Saya lihat semasa suasana pandemik COVID-19 ini, satu cabaran untuk kita sebagai seorang cikgu. Jadi bagaimana Cikgu Mubin sendiri melihat cabaran dan tekangan dalam berhadapan dengan suasana pandemik ini untuk menjalankan sesi persekolahan tahun 2021 ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih pada Cikgu Saiful dan tim yang sudi hadir ke bengkel kami Okey, untuk cabaran PKP untuk tahun 2021, bagi perspektif saya sebagai seorang guru, boleh saya kata saya boleh bagi dalam tiga cabaran tiga cabaran utama, iaitu yang pertama adalah persiapan bengkel, yang kedua adalah pematuhan SOP, dan yang ketiga adalah PDPC online. Yang tu saya dah kelaskan kepada tiga cabaran. Okey, untuk persiapan bengkel dan kelas, jika Cikgu Saiful dah lihat dalam bengkel saya tadi, kita dah mengamalkan
penjarakan, penjarakan sosial. Jika dilihat di sana ada meja pun kita dah atur 1 meter, yang mana kita telah mengamalkan penjarakan sosial. Dan jika ada murid sesi bersemuka untuk akan datang, maknanya kita sudah bersedia dengan penjarakan sosial ini. Kemudian persiapan bengkel pula, bagaimana kita nak mengadaptasi norma baharu di dalam bengkel ni. Jadi di sini kita semua maklum, cikgu-cikgu perlu sentiasa kreatif dan perlu sentiasa menimba pengetahuan untuk menambah ilmu bagaimana nak mengadaptasi norma baru bagi mengurangkan risiko. Kita bukan saja boleh mengurangkan risiko jangkitan COVID, tetapi kita boleh memberi pembelajaran kepada pelajar tanpa ada pelajar yang tercicir. Kemudian yang ketiga pula, bagaimana cabaran yang masih dalam persiapan bengkel tadi, bagaimana kita nak memastikan bengkel bukan saja kondusif, selesa, tetapi mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Itu saya rasa agak penting juga. Di sini kami selalu guru-guru bengkel SP tadi, Cikgu Saiful tadi nak terbelit-belit lidah SPE tadi. Single phase elektrik, kita boleh panggil single phase elektrik saja. Kita di sini kita ada 4 tenaga pengajar. Jadi kita sentiasa mengadakan meeting secara Google Meet untuk membincangkan bagaimana kita nak memastikan bengkel ini sentiasa kondusif dan sesuai bagi menghadapi pelajar bagi tahun 2021. Dan seterusnya faktor kebersihan dan juga sanitasi bengkel. Itu juga faktor yang saya rasa kita tidak boleh pandang enteng dan pandang mudah. Jadi di sini juga kita ada sediakan juga peralatan pembersihan, kemudian hand sanitizer. Jadi persiapan ni kita dah siapkan awal-awal. Andai kata kementerian beri peluang pada pelajar untuk bersemuka, jadi kita sudah bersedia dari segi itu. Seterusnya tadi kita kembali kepada cabaran yang kedua, berkaitan dengan pematuhan SOP. Saya rasa pematuhan SOP ni agak penting lah, kerana kebanyakan pelajar kita MBK mungkin kurang jelas berkaitan dengan pematuhan SOP. Jadi di sini sebagai guru dan kami dah berbincang bersama dengan tim-tim bengkel elektrik. Jadi kita telah menetapkan ada lebih kurang 4 cara kita nak memastikan pelajar itu mematuhi SOP yang kita tetapkan. Yang pertama adalah kita akan sentiasa memberi peringatan, kita bagi taklimat jika perancangan kami setiap pagi pelajar yang hadir itu kita akan sentiasa beri peringatan, beri SOP dan memastikan pelajar tu memang di dalam fikiran dia SOP tu dulu, sebab keselamatan nyawa tu lebih penting. Kemudian kita juga telah siapkan pelbagai papan tanda amaran, dan juga sentiasa kita lihat di lantai ni pun banyak kita dah letak garisan-garisan supaya pelajar tidak melangkaui bahagian-bahagian yang tidak boleh mereka langkaui, supaya terdapat penjagaan sosial antara mereka. Kemudian kita juga perlu memastikan guru-guru di bengkel ini membuat pemantauan, maksudnya pemantauan berterusan, bukan secara berkala, berterusan. Mesti sentiasa ada di sini, kerana kita tidak boleh memberi sedikit sebarang pelonggaran, kerana ini berkaitan dengan nyawa pelajar. Itu adalah satu yang sangat penting. Dan seterusnya, bila kita dah bagi 3 benda tu, kemudian seterusnya jika masih ada pelajar yang kita memandang masih lagi tidak dapat mengikuti 100% SOP tu, kita akan kenakan amaran kepada mereka. Amaran, maksudnya kita buatlah amaran yang lebih tegas, sebab jika benda ni kita pandang ringan, bukan saja melibatkan penutupan sekolah, kita takut nanti ada di kalangan pelajar-pelajar tu dijangkiti. Jadi itu adalah kita punya, bagi saya lah, sebagai kita punya KPI lah, untuk mengelakkan pelajar-pelajar kita dijangkiti. Bukan saja pelajar, malah cikgu juga. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah cabaran berkaitan dengan PDPC online. PDPC online. Setakat ni sebab kami adalah pelajar tingkatan 5 2021,
buat masa ni pembelajaran masih diadakan secara PDPR, iaitu pembelajaran di rumah secara online. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana menyediakan platform E-Delima yang saya rasa sangat bagus dan sangat mudah untuk guru-guru, bukan saja guru-guru, pelajar dan ibu bapa untuk meneruskan pembelajaran secara online. Jadi benda tu digabungkan, semua ada di situ, Google Meet semua. Jadi di situ kami mengambil peluang melalui Delima tu, platform Delima tu untuk meneruskan pembelajaran secara PDPR dan alhamdulillah pelajar kami setakat ni tidak adalah masalah keciciran dan sebagainya. Semua mengikuti pembelajaran kecuali jika ada masalah sakit dan sebagainya, itu dia ada sebab lah. Kemudian cabaran yang berkaitan dengan PDPR ni sedikitlah berkaitan dengan, tapi saya tak nak pandang dia sebagai aspek negatif, berkaitan dengan amali. Memang kita sedia maklum ya, bila di rumah kita tidak boleh menjalankan amali tanpa pemantauan daripada guru. Jadi saya pun tidak membenarkan pelajar menjalankan amali kecuali alhamdulillah kerana elektrik di peringkat awal kita ada belajar lukisan, yang itu adalah salah satu amali. Jadi yang itu mereka boleh jalankan di rumah melalui pembelajaran Google Meeting tu. Maknanya Google Meet saya akan pantau dan memastikan pelajar tu membuat amali lukisan elektrik. Jadi pendawaian-pendawaian lain memang kita tidak benarkan, dan kami juga meminta pelajar untuk menonton YouTube video berkaitan amali supaya maksudnya supaya mereka dah bersedia bila dia kembali di sekolah nanti, mereka dah dapat gambaran bagaimana amali itu akan dilaksanakan. Okey, anda kata insya-Allah jika pandemik ini baik dan selesai, pelajar akan kembali di sekolah. Jadi kami terpaksa kita panggil sebagai untuk membuat penyesuaian, bagaimana membuat penyesuaian supaya pelajar tu boleh mengadaptasi daripada online kepada offline dengan tidak ada sebarang keciciran. Jadi fokus kami dan perancangan yang kami buat, bila pelajar masuk di sini, kita akan fokus kepada amali dan amali dengan mengikut SOP yang ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan Malaysia. Setakat itu saja yang saya boleh kongsikan berkaitan dengan cabaran guru. Begitulah tadi sedikit perkongsian daripada Cikgu Mubin. Terima kasih Cikgu Mubin. Sama-sama. Okay. Selamat pagi raya. Sekali lagi saya doakan moga kita semua dipermudahkan segala urusan. Okay. Perkongsian daripada Cikgu Mubin itu tadi sebenarnya membuka mata kita juga. Okay. Bagaimana dengan pemakan SOP, bagaimana dengan PDPR online dijalankan dan sebagainya, dan mungkin juga boleh membantu guru-guru untuk terus meneruskan sesi pembelajaran walaupun pelajar tiada di depan mata. Okey. Cikgu Mubin merupakan, saya selain daripada tenaga pengajar di bengkel ini, beliau juga merupakan seorang tulang belakang pembangunan koperasi sekolah yang kini lebih dikenali dengan nama Voxmart. Okay, Voxmart adalah sebuah badan yang menjalankan operasi perniagaan di sekolah kita. Okey, untuk makluman lanjut nanti di akhir sesi kita akan saksikan sedikit video daripada Voxmart. Dan sekian saja dahulu daripada saya di bengkel Single Phase Electrical Installation and Maintenance. Saya serahkan kepada Cikgu Farah. Dan sekarang cikgu berada di bengkel Food Preparation and Production atau FPP, antara kursus yang menjadi permintaan utama di seluruh Malaysia. Baiklah, di sebelah cikgu ialah Muhammad Hairi Daniel Fazli Shah yang sedang mengikuti pembelajaran khusus FPP, dan bersama-sama Khairil adalah Cikgu Amirah Nurhanis sebagai jurubahasa isyarat. Apa khabar Daniel? Sihat alhamdulillah. Okey. Daniel, sebagai seorang murid lelaki dalam kelas ini yang ada ramai pelajar-pelajar wanita dan juga cikgu-cikgu wanita, so macam mana Daniel belajar dalam kelas ini? Bila saya dalam kelas dengan tadi masalah dengan pelajar perempuan. Pelajar perempuan bantu saya dari segi pelajaran dan sentiasa memberi kerjasama
untuk menyelesaikan apa-apa tugasan yang diberikan oleh guru. Saya berasa gembira masuk kelas. Terima kasih Cikgu Hanis, terima kasih Daniel. Cikgu doakan awak berjaya mendapat SKM. Okey. Itu saja dari Bengkel FPP. Okey, terima kasih Cikgu Farah. Hari saya kini berada di tengah-tengah bengkel HVAC. Apa itu HVAC? Heating, Ventilating, Air Conditioning, Single Phase Air Conditioning Equipment. Betul tak saya sebut tu? Okey, nanti saya tanya cikgunya pula. Okey, beginilah suasana bengkel Heating, Ventilating, Air Conditioning, Single Phase Air Conditioning Equipment. Tenaga pengajar telah berusaha sebaik mungkin bagi mewujudkan suasana yang kondusif ini. Dan saya percaya, di akhirnya terletak pada pelajar itu sendiri untuk memilih kejayaannya. Okey, bagaimana dengan pelajar-pelajar tingkatan 4 yang ketika ini berada di rumah? Saya harap semua sihat dan terus kekal aktif. Okey, dan bersama saya pada hari ini adalah Ketua Panitia Bengkel Heating, Ventilating, Air Conditioning, Single Phase Air Conditioning Equipment. Satu nafas. Okey, Cikgu Nurul Syahada binti Samsudin. Apa khabar Cikgu? Alhamdulillah. Okay. Tahniah atas pelantikan selaku Ketua Panitia Bengkel ini bagi sesi 2021 ini. Baiklah Cikgu Syahada, saya terus kepada soalan Melihat kepada situasi dunia hari ini yang berdepan dengan pandemik luar biasa ini, apakah cabaran yang cikgu hadapi dalam menghadapi sesi persekolahan pada tahun ini? Okey, Assalamualaikum, selamat pagi semua. Okey, dari segi cabaran banyak cabaran sebenarnya. Okey, yang pertama kami fokuskan kepada persiapan bengkel. Persiapan bengkel sebelum dan juga selepas. Maksudnya sebelum pelajar datang ke sekolah, apa yang kami buat? Kami ikut semua pematuhan SOP, kami buat susunan bilik darjah, semua kita ikut. Semua SOP yang diberikan. Okey, kemudian semasa pelajar dah datang sekolah, sebelum pelajar datang tu kita akan buat sanitasi dulu. Segala tempat yang boleh disentuh, alat, bahan semua, kita buat sanitasi sebelum, and then lepas diorang habis belajar juga kita buat sanitasi juga supaya tak berlaku penyebaran virus tersebut. Okey, fokus yang kedua, kita tengok pada pematuhan SOP. Okey, pematuhan SOP tu contohnya macam bila pelajar masuk, sebelum masuk ke bengkel, mesti apa wajib dia kena buat? Sanitize tangan, cuci tangan dengan sabun, pakai mask, benda tu semua kita tekankan setiap kali sebelum mereka masuk ke kelas. Lepas tu dalam kelas pun juga sama. Kita selalu tekankan supaya ada penjarakan fizikal antara satu sama lain. Jangan terlalu rapat, kalau nak batuk tu pun batuk dengan cara yang betul, macam tu lah. Lepas tu dari segi SOP dalam bengkel tu samalah. Ada laluan masuk, ada laluan keluar supaya kita boleh jaga tak berlakunya penyebaran virus tu. Okey, yang seterusnya kita fokus perkara kepada sesi pembelajaran. Okey, kalau musim pandemik ni susah sikit lah kan. Kita pun tahu ada pembelajaran di rumah, ada pembelajaran bersemuka. Jadi untuk pelajar HVAC ni untuk tahun ni fokusnya pada pembelajaran di rumah. Jadi memang agak sukar bagi kami sebab amali tu sendiri yang menyukarkan kita untuk tengok apa yang pelajar tu boleh buat. Jadi cara kami seboleh-bolehnya kami cuba dapatkan rakaman video supaya bila kita buat video tu kita boleh tunjuk pada pelajar dan pelajar boleh cuba amalkan di rumah. Dan juga kita akan pastikan pembelajaran itu semestinya secara berterusan lah. Kalau nanti bila dah boleh buka sekolah, dah boleh bersemuka, kita buat cara bersemuka pula. Bagi saya rasa itu saja. Terima kasih Cikgu Syuhada. Okey, begitulah tadi sedikit perkongsian dari Cikgu Syuhada. Saya yakin situasi ini bukan dihadapi oleh Cikgu Syuhada saja. Okey, malah guru-guru di seluruh dunia dan seluruh Malaysia khasnya melihat ini sebagai satu cabaran yang perlu diterima dan amanah yang perlu dilunaskan. Setinggi mana harapan ibu bapa, tinggi itu jualah harapan kami, guru-guru untuk sentiasa bersedia menjadi barisan hadapan bersama memutuskan rantaian COVID-19 ini. Kita jaga kita.
Sementara saya meninjau kawasan bengkel ini seketika, apa kata kita bersama Cikgu Farah kembali yang sedang berdandan. Tapi sebelum itu mungkin sedikit perkongsian video pendaftaran murid tingkatan 5 pada 18 dan 19 Januari 2021 yang lalu. Bagaimana? Saya serahkan kepada studio. Baiklah, tadi kita dah tonton video pendaftaran murid tingkatan 5 dan alhamdulillah kehadiran sangat baik. Cikgu sangat berbangga dengan semua murid-murid yang hadir ke sekolah. Baiklah, sekarang kita berada di bilik teori khusus hairdressing yang menawarkan SKM tahap 2. Baiklah, kita akan temu bual ketua panitia baru untuk tahun 2021 ini iaitu Cikgu Carol Lance. Apa khabar Cikgu Carol? Ya, sihat. Selamat pagi. Okay. Jadi mereka sedang belajar apa ni Cikgu Carol? Okey, memandangkan tajuk pembelajaran tahun lepas tergendala. Pada bila buka sekolah ni, mereka tengah sambung CU yang telah tertangguh lah. Itu sekarang ni tengah belajar mengenai pengiraan stok. Okay, mengira stok. Baiklah, tahniah sebagai pelantikan sebagai ketua panitia hairdressing. Baiklah, jadi apa perancangan Cikgu Carol untuk murid-murid hairdressing pada tahun ini sebagai ketua panitia? Okey, pada tahun ini lebih kepada dalaman lah untuk meningkatkan dan mengembangkan kemahiran murid, terutama sekali bagi pelajar tahun akhir, di mana mereka selepas belajar ni mereka akan bekerja dalam bidang salon rambut lah. Okay. Sebagai persediaan di dalam sekolah, kami akan melatih ataupun menerapkan pengamalan pemakaian PPE seiring dengan keperluan norma baru yang diperlukan dalam industri. Okay. Itu saja Cikgu Carol? Untuk antara program lain untuk pelajar baru juga pun ada. Kami akan sebab sekarang ni kita kekangan untuk bawa murid keluar, mungkin sekiranya keadaan semakin pulih, kami akan menjemput daripada pihak luar, industri luar dalam bidang salon rambut untuk datang dan berkongsi berkongsi kemahiran bersama-sama dengan pelajar baru. Menarik tu ya. Terima kasih Cikgu Carol dan selamat maju jaya kepada Cikgu Carol dan semua murid-murid. Selamat datang ke Pusat Sumber Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. PSS SMPKVSA merupakan pusat perkhidmatan akses maklumat berterpadu yang mengandungi pelbagai jenis sumber pendidikan sama ada dalam bentuk bahan bercetak maupun digital. Anda juga boleh lawati laman web rasmi PSS di alamat gg.gg/PSS-SMPKVSA dan sertailah aktiviti secara online di sana. Jadi murid-murid, apa tunggu lagi? Datanglah ke PSS untuk mendapatkan maklumat yang anda mahukan. Terima kasih Cikgu Farah dari bengkel hairdressing tadi.
Wah, sangat teruja ya melihat suasana di bengkel hairdressing, dan saya di sini juga lebih teruja sebenarnya kerana berada di bengkel terakhir kita untuk slot hari ini. Jadi ada berapa bengkelkah semuanya di Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam? Ya betul, ada 9 bengkel semuanya yang menempatkan 189 orang murid tingkatan 5 atas dan 5 bawah. Dan saya kini berada di bengkel Motorcycle Servicing and Maintenance, antara bengkel yang mendapatkan ramai murid-murid lelaki, dan faktanya memang kita semua calon sijil kemahiran Malaysia bagi bengkel ini untuk sesi 2019, 2020 dan 2021 adalah murid lelaki, dan tenaga pengajarnya juga semua merupakan guru lelaki. Menarik bukan? Adakah yang akan memecahkan monopoli ini? Sama-sama kita nantikan. Dan saya bersama ketika ini adalah calon sijil kemahiran Malaysia Motorcycle Servicing and Maintenance, Muhammad Hakimi Satiq dan Muhammad Zandi. Apa khabar Hakimi? Hakimi merupakan murid tingkatan 5 bagi kursus ini, dan merupakan tahun terakhir beliau lah. InsyaAllah pada bulan 3 ini dia akan menghabiskan perjalanan pengajarnya di sini. Okey Hakimi, sedikit soalan daripada saya bagi menutup slot rancangan pada pagi ini. Apakah harapan Hakimi untuk sesi persekolahan 2021 ini setelah agak lama meninggalkan sekolah? Bagaimana Hakimi? Saya berharap akan dapat fokus dalam SKM saya, dan saya berharap agar pandemik COVID-19 ini akan berakhir tidak lama lagi, dan saya dapat menghabiskan pengajian saya di sini dengan cemerlang. Okey, baik Hakimi. Jadi bagaimana antara persiapan lain Hakimi di asrama? Bila Hakimi mula mendaftarkan diri di asrama? Saya mula mendaftarkan diri di sini pada 1999, dan persediaan saya di sini saya menyediakan perkelabatan yang khusus seperti mas dan kursi. Baiklah, begitulah tadi. Hakimi, terima kasih Hakimi. Okey, cikgu ucapkan semoga segala impian, harapan dan cita-cita Hakimi juga rakan-rakan sekelasnya tercapai. Baiklah, begitulah tadi antara persiapan, persediaan, cabaran dan harapan kita dalam menghadapi sesi persekolahan baru ini. Semoga 2021 terus memberi sinar dan harapannya. Sama-sama kita doakan yang terbaik. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa menonton. Kita sudah hampir sampai ke penghujung rancangan kita ini. Penghargaan saya juga kepada Puan Nolina binti Rais, guru-guru, ketua panitia Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam, AKP, pembantu, murid-murid yang terlibat, akhir kata dari saya yang dibantu oleh juru kamera saya pada pagi ini, Cikgu Rahman, serta mewakili Cikgu Farah yang dibantu oleh juru kamera Cikgu Izzuan. Semoga kerja buat kita untuk sesi 2021 ini diberkati dan dirahmati. Kekal sihat, kekal aktif dan kita jaga kita. Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam berusaha, berjaya, berbakti. Sebelum mengakhiri slot rancangan, saya serahkan kepada Puan Wan Nomi binti Wan Omar di studio ketika ini. Bagaimana Puan Wan Nomi, tolong kanan ketakbiran. Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Cikgu Saiful sebagai host, kepada Cikgu Farah host bagi acara program hari pertama sekolah. Saya ucapkan selamat datang kepada semua guru-guru, kepada semua murid-murid ke sekolah pada hari ini. Kita hadir ke sekolah dengan norma baru, iaitu perlu mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Saya jemput Encik Basiran sebagai penolong kanan pentadbiran untuk memberi sepatah dua kata. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat kembali ke sekolah kepada semua warga SMPKV Shah Alam. Supaya pembukaan sekolah ini memberikan semangat baru. Dah lama kita tidak hadir ke sekolah untuk mengajar dan sebagainya. Dan tentu sekali lah saya sebagai penolong kanan co-curriculum akan melihat dari sudut co-curriculum. Walaupun dari segi SOP-nya co-curriculum ini tidak dilaksanakan secara terbuka, tapi perancangan kami dari unit co-curriculum akan memastikan aktiviti-aktiviti co-curriculum akan juga dilaksanakan dengan menggunakan kaedah yang berbeza, iaitu
memberikan latihan, memberikan bimbingan co-curriculum menggunakan kaedah seperti mana PDPR dilaksanakan. Perkara ini sedang dibincangkan melalui unit co-curriculum untuk memastikan pelajar kita walaupun tidak menjalani aktiviti co-curriculum secara bersemuka, mereka tidak akan ketinggalan untuk melaksanakan aktiviti co-curriculum secara luar biasa lah. Ini tempoh emergency, darurat, PKP dan sebagainya. Unit co-curriculum kena berfikir di luar kotak bagaimana untuk memastikan co-curriculum ini dapat dilaksanakan walaupun tidak dapat melihat wajah anak-anak kita di depan mata. Dan persiapan yang telah dilakukan setakat pada hari ini, saya diberikan mandat untuk melihat pelaksanaan SOP dan sebagai persiapan sekolah untuk hari pertama persekolahan dan seterusnya, untuk memastikan semua berkaitan dengan SOP keselamatan di dalam kalangan murid dan guru dapat dilaksanakan. Okey, bukan saja di atas kertas cantik kita tengok SOP ini cantik, tapi dari segi pelaksanaannya kadang-kadang sukar untuk dilihat. Pihak pengurusan akan memastikan pematuhan SOP ini merupakan perkara utama yang akan dilihat oleh pihak pengurusan untuk memastikan tagline yang kita gunakan, iaitu kita jaga kita, itu akan dapat kita terapkan bukan saja di mulut, tapi dari segi pelaksanaannya kita kena buat benda itu untuk memastikan murid-murid yang ada di dalam kelas dan akan kembali ke asrama pada selepas waktu tamat sesi pembelajaran, mereka sentiasa dalam kedudukan selamat. Okey, agak sukar kita nak memberi bimbingan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas ini untuk memberi mereka kefahaman ini, tapi kita ada guru-guru yang mahir untuk memberi bimbingan kepada mereka. Dan insya-Allah kalau ibu bapa ada menonton rancangan ini, insya-Allah pihak sekolah akan memastikan SOP terjaga. Dan saya sebagai penolong kanan co-curriculum akan memastikan aktiviti co-curriculum ini akan terus kita mantapkan sepanjang tempoh PKP ini. Tak tahulah bagaimana caranya, kita akan fikirkan satu cara yang terbaik supaya pelajar-pelajar kita tidak ketinggalan untuk meneruskan aktiviti co-curriculum. Saya rasa itu saja Puan Naomi. Terima kasih. Okey, terima kasih Encik Basiran kerana telah memberi satu kata-kata semangat untuk guru-guru dan juga untuk semua warga SMPKV Shah Alam. Dan saya sebagai penerbit program hari pertama sekolah mengucapkan beribuan terima kasih dan ucapan tahniah saya kepada warga sekolah. Jumpa lagi di lain siaran, di lain masa, di program yang lain untuk kita sama-sama mengangkat martabat sekolah SMPKV Shah Alam. Okey, akhir kata daripada saya, terima kasih dan Assalamualaikum. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang ke Koperasi Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Saya Cikgu Rahman yang merupakan pengurus di Port Smart ini, di mana koperasi sekolah kita juga menyediakan bekalan makanan kepada para guru dan juga para pelajar, serta alatan tulis seperti kelengkapan buku untuk sekolah dan juga peralatan keperluan pelajar. Di mana sekolah kita ini merupakan sekolah yang berasrama, jadi kita turut menyediakan keperluan kepada para pelajar. Okay, di samping itu juga, koperasi turut memberi peluang kepada para pelajar, khususnya merupakan ahli koperasi, di mana kita melatih para pelajar ini untuk mencuburi di dalam bidang perniagaan, di mana kita melatih skill-skill supaya pelajar ini lebih berketerampilan dan lebih menyerlah apabila berada di luar. Okay, harapan saya untuk koperasi sekolah kita semoga lebih cemerlang dan lebih, orang kata, lebih berjaya lah. So diharap semua galakan daripada murid, pelajar dan juga guru dapat support koperasi sekolah
supaya lebih pergi ke peringkat antarabangsa. Sekian, terima kasih.